Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang ceria ini, 14 Syawal 44, bersamaan dengan 5/5/23. Kita mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Abasa. Surah Abasa, surah yang ke-80, juzuk yang ke-30. Surah 80, juzuk 30. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 1352. InsyaAllah kita akan baca beberapa ayat. Daripada 16 ayat itu kita akan baca muka surat 1352 saja. Kemudian kita pergi kepada muqaddimah dan intisari surah serta munasabah baina surataini, di antara surah Abasa dengan surah An-Nazi'at. Kemudian kita pergi kepada tafsir ayat secara ringkas dan mencari 5 faedah daripada surah yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. Kita mula dengan baca ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Undur satu muka kepada muqaddimah surah. Muqaddimah pimpinan. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturun Makkah, makna dipanggil suratun makkiyatun. Surah Abasa makkiyatun, wa naqala al-ijma'a ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mana ramai ulama tafsir kata surah ini makkiyah. Mengandungi 42 ayat. Dia pendek-pendek ayat dia, 42 ayat. Asma'us surah, nama surah ini. Yang pertama apa nama dia? Surah Abasa. Amun abasa, ia memasamkan muka. Dia. Tuhan tak kata anta, la. Abasta, la. Abasa, dia. Kenapa? Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat suci itu. Itu yang pertama. Tulis awal. Nombor 2, kata Al-Alusi rahimahullah, dia kata nama yang kedua kepada surah ini As-Sakhah. Nama yang ketiga As-Safarah. Summiyat fi ghairi kitabin suratul A'ma. Ada juga setengah kitab dia menamakan surah ni Suratul A'ma, surah orang buta.
As-sakhah mana tempikan kiamat. As-safarah maknanya nama malaikat. Safarah. Berapa nama dia? 4 nama. Kata di Ibnu Ashur rahimahullah, dia kata wa kullu zalika tasmiyah bi alfazin waqa'at fiha lam taqa' fi ghairiha min as-suwar. Nama-nama yang disebut tadi nama perkataan yang diambil dalam surah ini yang tidak terdapat dalam surah lain. Itu nama dia. Ataupun bi sahibil qissati allati kanat sababan nuzuliha, dengan dia dinamakan dengan tuan kisah. Siapa dia? A'ma yang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak belajar itu, dia panggil A'ma, orang buta. Maka itu dia panggil sabab nuzul. Jadi kesimpulannya surah Abasa ini ada 4 nama. Abasa, As-Sakhah, As-Safarah, Al-A'ma. Ada 4 nama surah ini. Intisari kandungannya membentangkan satu peristiwa yang menyebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kejadian insiden itu tidak berulang lagi. Sekali itu ya, jangan ulang balik. Peristiwa itu berhubung dengan seorang Islam yang buta, A'ma itu orang buta, yang datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bertanyakan perkara-perkara yang berkait mengenai agama. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melayaninya kerana Nabi pada ketika itu sedang memberi penerangan kepada ketua-ketua kaum musyrik Mekah dengan harapan kalau mereka memeluk Islam maka ramailah pengikut-pengikutnya akan turut serta. Itu dia panggil maslahah. Kenapa Nabi duk layan buat ni? Maknanya kalau berjaya hak ni, besar kita punya pulangan. Tapi kalau tak berjaya, iyalah nak kata mana, tak cuba tak tahu. Setelah diingatkan supaya kejadian yang demikian tidak berulang lagi, lalu diterangkan akan hakikat Al-Quran yang menjadi pengajaran dan peringatan yang mencukupi untuk orang-orang yang mahu mencari keselamatan dan mengharapkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan tentang setakat mana kufurnya manusia yang engkar. Dengan terjemahan ayatnya, tidakkah ia memikirkan dari apakah ia diciptakan oleh Allah? Puak kafir yang kamu kepala sangat ni, mu dijadikan daripada Allah Ta'ala buat kamu daripada apa? Daripada emas. Ia diciptakan dari air benih yang sedikit, serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Kemudian jalan baik dan jalan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Pilih hak mana. Setelah menerangkan nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkannya kepada umat manusia supaya mereka bersyukur dengan iman dan taat, maka pada akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat yang sungguh mengerikan, supaya manusia siap sedia dengan iman dan amal saleh untuk kebaikannya di dunia dan juga di akhirat. Sekarang kita berpindah kepada Muqaddimah Al-Muharrar. Maqasidus surah. Tulis, ini tak ada dalam pimpinan ni. Maqasidus surah. Objektif surah ini apa? Min ahammi maqasidis surah haqiqatu da'watil Quran. Allah Ta'ala nak nyatakan hakikat dakwah Al-Quran. Wa karamatu man yantafi'u biha. Mulianya orang yang berdamping dengan Quran, mempelajari Quran dan beramal dengan Quran. Wa haqaratu man yu'ridu anha. Hinalah, celakalah siapa yang meninggalkan Quran, apalagi yang lawan Quran. Maudu'atus surah, beberapa poin besar dalam surah ini ada 4
Tanda 4 perkara. Yang pertama, itabullah ta'ala li rasulih. Allah Ta'ala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam itaban raqiqan, dengan teguran yang cukup halus, teguran yang berhemah, dengan penuh kasih sayang di atas apa yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah ibni Ummi Maktum al-a'ma, yang buta itu, yang buta, yang tak nampak mata itu. 2, as-sana'u 'alal Qur'an. Allah Ta'ala puji Al-Quran dia. Wa annahu zikra wa mau'izatun liman 'aqala wa tadabbar. Al-Quran ini menjadi peringatan dan menjadi pengajaran, nasihat kepada mereka yang berakal dan bertadabbur Quran. Mana kalau orangnya baca Quran saja tak faham, itu dia panggil kurang menggunakan akal untuk memahami Al-Quran. Kita kata rugi kita. Rugi ke tidak? Sangat-sangat rugi. Salisan, yang ketiga, iqamatul adillah ala wahdaniyatillah. Allah Ta'ala nak tegakkan dalil yang menunjukkan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla. Bizikri asli nash'atil insan. Allah Ta'ala menyebut asal kejadian manusia daripada air mani. Mu jangan duk sombong, jangan duk takabur. Kita ni mari daripada air mani, kalau tumpah di lantai tak ada siapa nak kutip. Wa ni'amillahi alaih, nikmat Allah Ta'ala beri kepada dia jadi manusia comel loteh, molek lawa kata orang. Wa taysiri asbabi hayatihi, Allah Ta'ala permudahkan sebab-sebab untuk kita nak hidup atas dunia ni. Macam-macam makanan ada, macam-macam persiapannya ada. Ada pakaian, ada makanan, ada tempat tinggal. Rabi'an, yang keempat, at-tazkiru bi ahwali yaumil qiyamah. Allah memperingatkan kita dengan huru-hara hari kiamat, wa ahwalin nasi fih, dan keadaan manusia pada hari kiamat apa akan jadi. Itu 4 poin utama yang ada dalam surah ini. Kita berpindah kepada munasabatus surah lima qablaha. Munasabah, kaitan di antara surah Abasa dengan surah An-Nazi'at. Tak ada. Hadhihi surah ini ada kaitan, tajuk dia dengan surah An-Nazi'at. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam An-Nazi'at, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan dan amaran kepada orang yang takut kepada Allah. Di sini dalam Abasa, Allah Ta'ala nyatakan siapakah kategori jenis manusia yang mendapat manfaat daripada peringatan tersebut, iaitu wahumul ladzina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang Nabi kita bercakap dengan mereka, berbisik-bisik, berbincang dengan mereka tentang Islam dan mengajak mereka kepadanya. Siapa dia orang yang Nabi kita bisik tu? Ketua-ketua Quraisy hak mari tu. Sebahagian kitab tafsir menamakan mereka, yang pertama Utbah dan Syaibah, anak kepada Rabi'ah, 2 beradik. Ni tuan punya kebun di Taif ni. Yang kedua, yang ketiga Abu Jahal. Yang keempat, pak saudara dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ni masuk Islam. Yang kelima Umayyah bin Khalaf. Ni kepala pengat. Yang keenam Al-Walid ibn al-Mughirah. Maknanya orang yang Nabi cakap ni, adakah dia dapat manfaat atau tidak? Oleh kerana dia tak takut pada Allah, maka dia tak dapat manfaat. Isu yang kedua, di antara 2 surah ini tasyabuhan, ada persamaan isu yang dibincangkan, iaitulah tentang hari kiamat, huru-haranya, dibangkit semula manusia dari kalangan manusia, jin dan juga alam yang dibangkitkan semula.
Maka dalam ayat dalam surah An-Nazi'at Allah Taala sebut fa iza ja'atit tammatul kubra. Tamah di sini Allah kata fa iza ja'atis sakhah. Dekat-dekat ya. Ayat dia berat belakang tu. At-tammah, as-sakh, nama-nama kiamat. Bila kita baca ayat tu tak kena tarik panjang, menunjukkan huru-haranya besar. Itu dia. Jadi dua-dua ni di antara nama kiamat. Yang ketiga, hunaka di surah An-Nazi'at asbatallahu al-ba'sa. Allah Taala bawa dalil nak menguatkan dalil tentang kebangkitan semula manusia dengan penciptaan langit, bumi dan bukit. Langit, bumi, bukit. Wahuna dalam surah Abasa asbatahu bi khalqil insan wan nabat wat ta'am. Allah Taala nak tunjukkan bukti dia dengan mencipta manusia, tumbuh-tumbuhan dan makanan. Yang pertama dulu bekas. Yang kedua surah An-Nazi'at bekas, surah Abasa isi kandungannya. Wallahu a'lam. Sekarang kita berpindah kepada tafsir ayat. Tengok pelajar tafsir ayat. Muka surat berapa? 1352. Surah Abasa, surah yang ke-80, juzuk yang ke-30, diturunkan di Makkah, mengandungi 42 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ia, siapa dia ia? Allah tak sebut nama Nabi. Allah tak sebut nama Nabi dengan tasrih, tapi diguna ghaib. Dia, huwa. Dia memasamkan muka dan berpaling. Tengok nota di bawah. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah didatangi oleh seorang Islam yang buta dengan tujuan hendak bertanyakan perkara-perkara mengenai agama, tetapi baginda tidak dapat melayaninya kerana sedang bercakap dengan beberapa ketua musyrik Mekah dan menyeru mereka memeluk Islam. Dengan harapan kalau dia masuk Islam, ramai pengikutnya masuk Islam. Maka Allah Ta'ala menegur baginda Nabi SAW seperti yang tersebut kerana diketahuinya bahawa ketua-ketua musyrik itu tidak akan memeluk Islam. Bazi masa, kata orang. Rugi masa, buang tenaga. Dan supaya baginda Nabi SAW memberi layanan yang selayaknya kepada orang-orang yang bersedia menerima petunjuk, sekalipun ia seorang miskin yang tidak mempunyai sebarang pengaruh. Maknanya kalau kita berdakwah ni, para pelajar, kita berdakwah kepada orang yang menerima dakwah kita. Dia miskin, orang kampung, lebih baik daripada kita pergi berdakwah di bandar-bandar dengan orang pembesar-pembesar yang tak terima kita punya dakwah. Jadi itu dipanggil sabab nuzul. Sebab nuzul dia, ayat ni yang sahihnya lah. Banyak cerita sabab nuzul. Dalam tafsir kita ambil yang jelas. An Ma'mar. Tengok. Mim Ain Mim Ra. Ma'mar. An Qatadah. An Anas radhiyallahu anhu. Ayat Abasa wa Tawalla, kata Anas, Ja'a ibnu Ummi Maktum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Maktum mari jumpa Nabi. Dia tak nampak, dia buta. Kalau dia nampak Nabi duk bercakap, mungkin dia tak pergi pun. Dia pun tahu juga adab, tapi dia tak nampak. Wa huwa yukallimu Ubay bin Khalaf. Nabi sedang bercakap dengan Ubay bin Khalaf. Dia ada dua ni, Ubay bin Ka'ab sahabat, Ubay bin Khalaf ni kepala Quraisy. Fa'arada anhu, maka Nabi tak layan Ibnu Ummi Maktum. Fa'anzalallahu, Allah Ta'ala turun ayat Abasa wa Tawalla.
Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika yukrimuhu. Selepas daripada tu ayat ni Nabi sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Qala Qatadah, kata Qatadah, wa akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas cerita kepada Qatadah, murid dia, ra'aituhu yaumal qadisiyati wa alaihi dir'un. Aku tengok pada hari Qadisiyah dia pakai baju rantai, wa ma'ahu rayatun sauda, dia bawa bendera hitam. Dia buta tapi dia jadi pemegang bendera sebab dimuliakan Ibnu Ummi Maktum, dengan sebab dia telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini riwayat akhrajahu Abu Ya'la. Kata di Al-Wadi'i dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Abasa wa tawalla ay qattaba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wajhahu wa a'rada ghadaba. Nabi kita masam muka dan nampak tak selesa dengan kedatangan Ibnu Ummi Maktum kerana dia terganggu. Nabi kita sedang bercakap dengan ketua Quraisy. Jadi para ulama kata, Ibnu Al-Arabi rahimahullah kata, la khilafa annaha nazalat fi ibni Ummi Maktum al-a'ma. Maknanya tak ada khilaf ulama tafsir, ayat ini turun berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 2, anja'ahul a'ma. Nabi kita masam muka kerana ia didatangi oleh orang buta. Orang buta, mana ialah kita ni tengah bercakap dengan orang, tiba-tiba orang potong trip, kata potong queue, marah juga. Dari sudut adab, kita nak kelang kabut setara mana pun, kalau orang duk bercakap dengan orang, tunggu sekejap. Tunggu dulu, jangan repuh masuk. Dia ada masalah, kita duduk mari kacau dia. Itu asasnya lah. Jadi para ulama mengatakan oleh kerana Ibnu Ummi Maktum dia buta, dia tak nampak, jadi dimaafkan. Kalau orang lain hak celak, jangan masuk. Orang tengah bercakap, jangan foto trip. Ayat 3. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tujuannya. Barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapatinya daripada kamu. Jadi, kenapa kamu tak layan dia? Dia ni mari nak mengaji, mari nak belajar sungguh-sungguh. Jadi kamu tak tahu, kenapa tak layan? Yang pentingnya Allah tegur dalam masalah ini. Sebenarnya teguran Allah SWT kepada baginda Nabi SAW ini menjadi teguran kepada umatnya sampai hari kiamat. Mana kalau yang pertama, kalau orang bercakap dengan orang, jangan masuk, pergi campur, potong cakap orang, tak boleh. Yang kedua, kita kena layan orang. Kadang-kadang memang ada masalah kita sendiri pun, tengah bercakap orang mari kacau, kita pun jadi macam tak layan orang tu. Astaghfirullah, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala di atas keterlanjuran ataupun salah teknikal yang berlaku di antara kita dengan siapa-siapa saja. Jadi dia mari nak belajar, dia mari ikhlas nak bersihkan dosa dia, mu tak layan. Au yadzakkara fatanfa'ahu zikra. Ataupun ia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Jadi dia mari tadi, dia nak belajar, nak suruh Nabi tegur dia nak dengar Quran, apa ilmu yang dapat diambil untuk panduan dalam hidup dia. Tapi apa boleh buat, Nabi sedang sibuk. Ayat 5. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa keadaannya telah bercukupan, kaya, tak perlu pada nasihat Nabi, tak bergantung dengan kita, tidak berhajat lagi menerima ajaran Quran. Orang lagu ni, puak-puak hak kaya raya ni,
Hak sombong-sombong ni besar kepala ni, fa anta lahu tasadda, maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya. Orang lagu ni mulayan dia. Orang yang mari betul-betul ikhlas nak belajar, kamu tak layan. Maka Nabi kena tegur kepada Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Tak apa, itu pengajaran kepada kita. Jangan kita duduk tumpu sangat ke orang besar-besar. Kita mari belajar kepada orang kecil pun tak apa. Ayat 7. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى, padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya dari keingkaran. Mu tak salah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mu ajak dia tak mahu, mu tak salah. Ai wa ayyu dararin alaika ya Muhammadu, apa kemudarat, kerugiannya kalaulah mereka itu tak beriman, puak kafir. Fala tubali bihi, tak sodok layan sangat. Wala taktaris bi sya'nihi, mu jangan duduk susah hatilah mereka tak mau beriman, sebab kerja kamu menyampaikan, kuasa Allah Taala membuka hidayah. Jangan duduk sudah. Allahu Akbar. Ayat ini ditafsir dengan surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 178. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a. Tuhan kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu jangan susah, jangan sedih kalau mereka itu nak kafir, tak mau ikutmu. Mereka tak akan beri mudarat kepada Allah Taala sesuatu pun. Sabar. Kerja nabinya apa dia? Wa ma'ala 'alal rasul illa al-balagh. Surah An-Nur ayat 54. Baik, itu orang yang kamu layan tu orang yang kerah kepala, tak mau ikut. Ayat 8. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang bersegera datang kepadamu, wa huwa yakhsha, dengan perasaan takutnya melanggar perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Siapa dia ni? Iaitulah Ibnu Ummi Maktum yang buta, yamshi musyri'an mujtahidan fil wusul. Cepat dia berjalan. Sebab apa? Semata-mata nak pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pergi menuntut ilmu, mendengar Quran, menerima panduan. Dia berjalan kerana dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Fa anta anhu talaha, maka engkau berlengah-lengah melayaninya. Ai tu'rid an hadzal rajul haris 'alal haq, mu tak layan dia. Wa tatasyaghal, sibuk duk layan puak kafir hak kerah kepala tu. Itu ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau berjaya hak tu besar faedah. Besar tak besar apa faedahnya? Ketua besar masuk Islam, habis pengikut masuk. Yang ni simple je. Tapi kita kena ingat, walaupun simple, kita berjalan melayan orang yang berjaya di dakwah lebih baik daripada orang yang diharapkan. Itu je. Maka Allah kata apa? Ayat seterusnya, ayat 11. Kalla innaha tazkirah. Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu, jangan ulangi lagi. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan yang mencukupi. Jadi Quran ini sudah cukup menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi bahan dakwah yang cukup mantap untuk kita nak panggil dakwah orang kafir masuk Islam. Jadi para jemaah sekalian, dakwah, uslub dakwah yang paling baik, modal dakwah yang paling baik, apa dia? Al-Quran. Belajar Quran betul-betul. Mari kita berdakwah dengan Al-Quran. Maka Allah kata, kalla innaha tazkirah. Jangan buat lagu tu. Tak layan orang nak beriman ni, orang nak belajar, jangan. Sebab Al-Quran itu sendiri adalah peringatan.
faman syaa'a dzakarah, maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripada Al-Quran. Siapa dia nak peringatan nak baik, maka marilah kita belajar Quran, kita tadabbur Quran, dan kita beramal dengan Quran. Jangan duduk pelik-pelik. Tak ada benda pelik. Ngaji Quran tak ada pelik. Tapi manusia ni tak suka. Dia suka ajar hak pelik, tu hak betul. Kalau ajar hak tak pelik, tak sedap. Itu perangai manusia ni, kata apa? Sekarang ni Allah Ta'ala nak sifatkan Al-Quran. Al-Quran tu apa dia? Tengok ayat, tengok pelajar. Ayat 13. Fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Ayat-ayat itu tersimpan di dalam naskah-naskah yang dimuliakan. Asalnya di mana Quran? Tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala turun sekaligus daripada Lauhil Mahfuz, turun Quran ke langit dunia, disimpan di situ. Kemudian baginda Jibril alaihissalam menurunkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat. Berperingkat-peringkat. Turun sikit demi sikit, mengikut keadaan, mengikut peristiwa, mengikut pertanyaan, mengikut keperluan untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia turun. Orang Kelantan kata turun koho-koho, turun sikit-sikit. Itu sifat Al-Quran, tertulis dalam suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Di mana tu dia panggil di Lauhil, tulis di Lauhil Mahfuz. Sifat Quran yang kedua, marfu'atim mutahharah, yang tinggi darjatnya. Rafi'atul makanah wal qadar, tinggi kedudukannya. Mutahharah, lagi suci dari segala kotoran, segala kelemahan, daripada sebarang kekurangan. Quran, maklumat dia semua betul. Kalau tak betulnya, pentafsir Quran mungkin tak betul, mungkin salah. Quran betul. Kalau salah tu bukan salah Quran, salah kita faham. Kita faham salah, bukan Quran salah. Jangan menyalahkan Quran, salahkan kita. Tengok dalam surah Al-Buruj, tanda belajar. Surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22, Allah kata, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Quran yang mulia tersimpan di lauh mahfuz asalnya. Siapa dia jaga Quran? Tengok ayat 15. Bi aidi safarah, terpelihara di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari lauhil mahfuz. Malaikat ni dia kata yang tertulis dengan tangan sekumpulan daripada malaikat. Dalam surah Al-Waqiah kata, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuh Quran ini kecuali malaikat yang suci. Orang tak suci tak boleh sentuh. Apa? Kenapa nama dia Safarah? Bi aidi safarah. Tulis. Kata di Ibnu Juzai rahimahullah, safarah iaitulah malaikat. Safarah. Safarah ni macam safir, perantara. As-safarah jam'u safirin. Belajar Arab sikit. Safir dengan makna al-katib, penulis. Jadi oleh kerana malaikat menulis Quran, maka Allah kata li'annahum yaktubunal Quran, dia bi aidi safarah, di tangan malaikat yang menulis Quran, menyalin Quran di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Safarah juga dengan makna sufara, safir, makna duta. Duta yang menjadi perantara di antara Allah dengan Nabi
para anbiya alaihimus salatu wassalam, itu dia panggil safarah. Ada juga makna dia kata safarah dengan makna qurra minan nas, penghafal Quran di kalangan manusia. Tapi yang benarnya di sini iaitulah malaikat yang menjaga Quran, Jibril yang menurunkan Quran, itu dia panggil safarah, bi aidi safarah. Yang terakhir ayat kiramim bararah, malaikat yang mulia lagi yang berbakti. Malaikat yang mulia lagi yang berbakti. Para pelajar tengok kita ngaji bahasa Al-Quran ini, ai ulaikal malaikah, malaikat itu zu khalqin hasanin syarif, rupa dia comel. Malaikat tak uduh. Pak uduh ni syaitan. Pak uduh siapa Syaitan. Syaitan ni uduh dua-dua. Rupa uduh, perangai beruduh. Malaikat rupa cantik, wa akhlaqin hasanah, perangai juga comel. Kathirul khairi wat ta'ati wal ihsan, yang banyak ketaatan, banyak kebaikan. Baik. Cuma ulama bahasa ni dia bahas tentang perbezaan di antara al-bararah dengan abrar. Anak, tulis. Tengok Tuhan kata dah ni kiramin bararah. Malaikat yang mulia lagi berbakti. Al-ghalib fi istilahil Quran, biasanya dalam Quran Allah Ta'ala guna perkataan al-bararah kepada malaikat. Kalau kata malaikat, bararah. Wal abrar lil adamiyin atau al adamiyun, Allah Ta'ala guna perkataan abrar. Innal abrar. Apa beza? Lianna bararah, perkataan bararah ablaghu, lebih dalam, lebih mendalam daripada abrar, karena dia jam'u barrin. Barrin, bararah. Kalau kata abrar, jamak kepada bar, dia panggil ibnu al-bar, al-abrar, orang juju, orang baik-baik. Malaikat bararah, maknanya malaikat yang berbakti, yang menjalankan tugas, yang menurut itu dari sudut bahasa. Maknanya bararah digunakan pada malaikat dalam Quran, al-abrar digunakan kepada manusia. Alhamdulillah. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu. Dengar ni anak-anak pelajar-pelajar tahfiz, bandingan orang yang baca Quran dan dia jaga Quran. Dia jaga tu, jaga hafalan, jaga amalan, bukan sekadar jaga suara dah. Jaga amalan, jaga hafalan. Dia hafal, dia jaga, dia beramal. Ma'as safaratil kiramil bararah. Orang ni di akhirat esok bersama dengan kumpulan malaikat. Sebab malaikat jaga Quran, mu atas dunia dulu jaga Quran. Allahu Akbar. Wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu, bandingan orang yang baca Quran susah bagi dia, payah, Quran mudah lupa, kena ulang acak kali. Wa huwa alaihi syadid, sukar untuk dia baca Quran, payah untuk dia hafal Quran. Falahu ajran, dia boleh dua pahala. Pahala susah nak hafal, dan pahala apa? Pahala baca Quran. Jadi jangan susahlah. Pakcik-pakcik, makcik-makcik yang baru mengaji Quran, dia tahu payah ustaz mengaji Quran. Sabar. Lakum, bagi kamu dua pahala. Dalam hadis lain Nabi kata, hadis ni rawahu Al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Dalam riwayat lain kata wa huwa yuta'ti', kokak-kokak baca Quran. Wa alaihi syaq, susahnya dia nak habis satu juzuk, maka dia boleh dua pahala. Pahala baca, pahala susah. Tak ada rugi tak ada. Yang ruginya tak baca Quran.
Hak ruginya siapa? Orang tak ngaji Quran. Itu rugi. Baiklah para pelajar, tamatlah perbincangan kita ayat. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, mencari 5 faedah. Al-faidatul ula, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masa muka sebab orang buta mari. Tulis pelajar. Ayat ini al-hasu, galakkan. Bila orang nak mari belajar, menuntut ilmu, mencari kebenaran, kita kena utamakan orang ni, jangan utamakan orang besar. Kadang-kadang orang besar dia mari majlis ilmu, mari buah. Orang mengajar tak dengar. Ada setengah orang tu kaki selfie, ambil gambar dengan ustaz, waktu orang mengajar lari balik. Kita kata itu karut dia lah kata. Tak boleh macam tu. Yang kedua, sama juga. Faedah yang pertama lagi, Allah Ta'ala nak ajar para pendakwah jangan lebihkan individu, tapi lebihkan kepada mad'u, dakwah. Beza tu. Mu jangan duk tengok individu, kita tengok kepada mad'u, orang yang kita dakwah. Maknanya hak ni kaya, hak ni miskin. Mu jangan duk kelih ke dia. Hak miskin nak beriman, sudah beriman. Hak kaya ni baru orang panggil duk lilah-lilah mari gitu ya. Utamakan ni. Utamakan yang sudah berjaya. Dia panggil utamakan yang mad'u, jangan duk sibuk dengan individu syakhsi. Barulah kita senang dakwah kita. Kalau tidak Allah, saya. Hari ni 10 orang masuk Islam, miskin belaka. Hak kaya saya habuk tak masuk. Jangan sudah. Hak kita layak, hak masuk Islam, jangan duk layak hak tak masuk Islam. Maka dalam ayat ini tulis talattuf. Allah Ta'ala, maaf, itu yang pertama. Sekarang ni kita berpindah kepada faedah yang kedua. Tulis. Faedah nombor 2, yang kedua. Dalam ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, talattufullahu azza wa jalla bi mukhatabatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berlembut menegur Nabi sallallahu dengan penuh kasih sayang. Maka faqala subhanahu salasa jumalin lam yukhatib fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut direct ke Nabi. Dia tak sebut direct ke Nabi, tetapi dia sebut dengan bahasa ghaib. Bahasa ganti nama. Allah kata apa? Abasa, dia bermasa muka. Siapa dia? Orang tu. Kalaulah Allah kata abasta wa tawallaita, Muhammad, mu masa muka, mu berpaling, maka itu satu bahasa yang kasar, keras ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi melakukan itu dengan niat yang baik. Niat dia nak beri keutamaan kepada pembesar, sebab kalau puak ni masuk Islam, besar faedah dia. Maka di sini para jemaah sekalian, dalam kita menegur orang, elok jangan guna bahasa direct. Allah, ada di kalangan masyarakat kita ni tak mau solat jemaah, tak mau masuk dalam saf, bini tak untuk aurat, gitu ya. Jangan kata Pak Haji fulan mari semaya, sah pun tak betul. La. Bini tak untuk aurat. La. Itu bahasa nak Allah Ta'ala tegur Nabi, dia guna bahasa, dia panggil lil ghaib, dia. Siapa dia? Mana kita kena guna uslub macam ni. Ni setengah orang tak, dia suka guna tutuh nama orang, lepas tu nak suruh netizen, pengikut-pengikut dia gomo kawan ni, kita kata itu satu penginayaan. Salisah, faedah yang ketiga, anja'ahul a'ma, datang orang buta. Dengan ni apa? Allah Ta'ala guna perkataan a'ma, orang buta.
Dia tak sebut nama Ibnu Maktum. Abasa, dia tak sebut nama. A'ma, orang buta. Timbul soalan, kenapa Allah Ta'ala sebut nama orang buta? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 11, wala tanabazu bil alqab. Jangan buat gelaran pada orang. Jangan duk gelar ke orang. Ni panggil orang buta, tak gelar. Jawab dia beberapa sebab. Tanda pelajar. Sebab yang pertama, kenapa Allah Ta'ala guna a'ma, orang buta? Nak menyatakan keuzuran Ibnu Ummi Maktum. Dia masuk pergi direct ke Nabi, pergi bercakap, dia tak nampak di sebelah Nabi ada tetamu. Maknanya kalau kita orang celek, tengok orang duk cakap dengan orang, jangan pergi potong terik lah. Ni ada setengah orang ni. Kita duk cakap orang, duduk bicara, dia mari, tak gini. Lah, sabar dulu. Sabar, jangan mudah. Jangan nak masuk campur orang. Maka maknanya kalau dia tidak buta, boleh jadi dia tak akan masuk dalam majlis Nabi bersama dengan pembesar Quraisy. Itu satu rahsia. Yang kedua, ja'a lafzul a'ma isy'aran bima yunasibu minar rifqi bihi. Yang kedua, ini orang buta, OKU. Patutnya kita layan orang yang OKU dulu daripada orang lain. Maaf. Kita tanya khabar saudara kita yang buta ni, yang hok mari orang tempang, orang sakit, OKU. Sekarang ni semua tempat ada tanda OKU, betul tak? Kita pergi masjid ke pasar, dia tulis parking OKU. Kalau tak OKU tak situ, kereta kita kena tular lah. Orang akan ambil gambar tular. Maknanya utama kan. Jadi Allah kata dia ni OKU. Kenapa mu tak layan dia dulu? Satu. Yang ketiga, jawapan yang ketiga, dalil boleh kita letakkan sifat orang tu untuk dikenali. Siapa dia? Contoh yang kita, ada orang nak jumpa ustaz. Siapa? Tak tahu dia tu, tapi dia tempang. Jalan sengit, kaki dia pekas sebelah kau, tangan tak ada sebelah, mata dia orang panggil juling ke. Tapi setengah orang ni kalau mata juling dia panggil pandai serung lah. Tak elok lagu tu. Dia mata dia sebelah tu ada. Maknanya memperkenalkan. Sebab ramai di kalangan ulama-ulama terkenal dengan nama Al-A'raj, orang tempang. Al-A'mash. Jadi nama-nama ni bukan perli, tapi nak memperkenalkan orang tu, ni sifat dia. Itu dibenarkan. Tapi kalau niat nak bergelar, niat nak perli, itu haram. Allah larang, wala tanabazu bil alqab. Yang keempat, wa ma 'alaika alla yazzakka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan susah. Kalau mereka tu tak masuk Islam pun, memang dia kerah kepala, memang puak-puak tu puak tak dengar kata. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada para pendakwah, bentang je laporan kita, kemukakan dakwah kita. Kalau dia tak hirau juga, memang dia kerah kepala. Tak usah duk layan sangat lah. Maknanya kalau mereka tidak beriman, bukan salah kita, bukan salah Nabi SAW, salah dia. Jadi kita para pendakwah macam tu juga. Kita dakwah orang, ajak orang, didik orang, ajar yang baik-baik. Ini Quran, ini sunnah. Kalau orang tak suka dengan kita, dia nak ambil hak pelik juga, ikut dia lah. Nak kata apa? Tapi ajar wajib, dakwah mesti. Kesan dia Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Jangan kita lebih-lebih langgar SOP pula, jangan. Yang terakhir, Allah kata faman syaa'a zakarah. Faman syaa'a zakarah. Jadi bagi orang yang nak ambil peringatan, siapa mau kebaikan dirinya, dia akan boleh kebaikan. Biarkan di sini Allah Ta'ala nyatakan bahawa Quran ini alat yang paling utama, wasilatul dakwah yang sangat utama, yang sangat penting. Sebab orang yang dengar Quran, bila dia faham Quran, dia automatik dia akan jadi baik. Dia akan, yang kafir dia akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla,
maka kita tak usah duk cari usul lain lah. Setengah orang tak mahu. Kalau bercakap agak John tu, John ni, Sir tu, Sir ni, tak ada qala Allah, qala Rasul. Jadi kita pendakwah Islam, pendakwah Ahlus Sunnah, mesti berdakwah dengan sunnah Nabi, berdakwah dengan Quran, dan dakwah dengan sunnah Nabi sallallahu yang sahih, bukan sunnah yang pelik-pelik, yang karut-karut, tak payah itu. Sebab itulah ada sebuah buku yang saya usahakan, kita dah baca di sini, kemudian ditulis mula, nama dia 51 kelebihan, 51 hadis sahih, kisah pelik yang baginda Nabi ceritakan. Jadi kena ambil ni kita baca, kita cerita kepada anak cucu, pengajaran dia kita belajar. Buku ini alhamdulillah menarik. Tajuk dia 51 hadis sahih, kisah pelik dan ajaib yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dakwah kita ya Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada setengah ni kita dengar ceramah video, orang ceramah lah dia, ada orang hantar. Tak ada sebut Quran. Kalau Quran sebut gitu-gitu ya. Hadis pun kalau baca hadis pun hadis tak sahih. Apa hak lain tu cerita wali saja. Wali tu, wali ni, orang ni, wali ni semaya 1000 rakaat satu malam. Wali ni tak pernah mandi 3 bulan. Kita kata apa kelebihannya tak mandi 3 bulan, sedangkan Nabi suruh mandi paling tak mandi setakat seminggu sekali. Pernah awak mandi seminggu sekali ada? Tak. Hari Jumaat kena mandi. Waktu tu lah kita kata ingat Jumaat, ingat selawat, baca surah Kahfi, lagi mandi, mari masjid awal. Itu sunnah. Baiklah para pelajar sekalian, kita utamakan tazkiratul Quran. Quran ini menjadi satu wasilah yang cukup besar untuk memberi kesedaran, peringatan kepada manusia. Tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan mula ayat yang ke-17 sehingga ayat 32. Ayat 17 sehingga ayat 32 biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.